Kak Syida. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Salam, boleh mula Boleh Ustaz. Dah ada 22 orang partisipan hari ni. Pagi ni. Sekejap lagi ramai dah tu, insyaAllah. Boleh Silakan Ustaz ya. Kita tunggu Kak Syida bagi signal je ni. Dah ready dah insyaAllah. Ya Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Okey, jap. Mana ni? Okey. Kenapa hilang? Sekejap kan hilang pula. Ya, okey. Okey. Nampak Kak Ya, nampak Ustaz. So, Kak Syida, ibu-ibu dari grup Ahsanul Amala serta tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam kelas hadis kita pada hari ini. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang semua. InsyaAllah hari ini kita akan bincang satu topik yang disebutkan oleh ahli ilmu sebagai topik hukum atfalul musyrikin. Hukum anak-anak orang musyrik ataupun anak-anak orang kafir ya. So di mana kedudukan anak orang musyrik di hari akhirat nanti? Adakah mereka akan memasuki syurga ataupun memasuki neraka? Perkara ini dibahas panjang oleh ahli ilmu tuan-tuan ya. Okey, kita tengok dulu mukadimah dia. Seorang anak mengikut agama ibu bapa mereka. Sekiranya seorang anak Muslim yang meninggal ketika kecil. So kita kena faham dulu apa definisi kecil ya. Definisi kecil ialah sebelum baligh ya, sebelum baligh. So kalau dia meninggal sebelum baligh, maka mereka akan menunggu ibu bapa mereka di syurga nanti ya. Itu pasti dan ini merupakan pendapat ittifaqul ulama. Keseluruhan ulama berkata demikian. Bahkan kalau kita lihat kepada hadis Nabi SAW dalam pelbagai riwayat ya, dalam pelbagai riwayat ibu bapa yang bersabar atas pemergian anak mereka yang kecil, ia akan memudahkan mereka untuk ke syurga. Ataupun Nabi sebut mereka akan memasuki syurga. Baik. Kemudiannya ini merupakan satu rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita semua bahawa anak-anak yang belum baligh mereka akan tetap masuk ke syurga. Dan kalau kita lihat dalam ayatul Quran, yang saya minta maaflah saya tak nyatakan semua ayat Quran hadis di sini ya. Antaranya kata Allah, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum.
wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Orang-orang beriman ini akan berada dalam syurga bersama dengan zuriat-zuriat mereka. Cuma di sini tidak ada perinciannya. Adakah mereka, dia banyak timbul isu lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Contohnya, kalau orang beriman akan bersama dengan zuriat mereka, zuriat tu takat mana? Adakah sampai takat anak je, ataupun sampai takat cucu, ataupun sampai takat cicit? Itu satu persoalan yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran ataupun hadis. Bahkan saya lihat dalam beberapa tafsir pun tak disebutkan dengan terperinci. Mungkin saya tak jumpa, saya minta maaf. Yang keduanya, adakah seorang ibu bapa akan bersama dengan anak mereka sekiranya anak mereka telah pun besar? Contoh saya sekarang ni lah, saya pun dah umur 30 lebih dah, dekat-dekat 40 dah. Kalau saya meninggal nanti, adakah saya akan bersama dengan ibu saya ataupun duduk berlainan? Mak saya, mak lah duduk di syurga lain, insya-Allah. Saya pula insya-Allah pun syurga juga, tapi syurga yang lain. Ataupun adakah kami bersama? Sebab dah besar dah. Dah besar, dah ada privasi masing-masing, ya. Ataupun maksudnya hanyalah hanya anak-anak yang kecil sahaja yang akan bersama dengan ibu bapa mereka dalam syurga nanti. Itu persoalan lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Persoalan yang timbul juga yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran dan hadis ialah anak-anak kecil ni kalau dia meninggal sebelum baligh, tambah-tambah kalau meninggal masa dalam perut lagi, ya, dalam 18-9 bulan dalam perut, ataupun baru berusia beberapa tahun, kalau mereka meninggal dunia, insya-Allah anak-anak kita semua panjang umur, ya. Kalau mereka meninggal dunia, adakah bila mereka memasuki syurga nanti mereka kekal dalam keadaan kanak-kanak ataupun mereka diangkat umur sekitar 33 bagi lelaki dan umur sekian-sekian bagi perempuan? Kan ada hadis Nabi SAW bahawasanya penduduk syurga ni umur lebih kurang dalam 30 lebih, begitu je. Bagi lelaki lah, bagi perempuan kan ada perbincangan lain. So adakah anak-anak yang mati masa kecil ni umur mereka pun akan jadi besar sebagaimana orang tua akan jadi muda, ataupun mereka kekal sebagai anak-anak kecil sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Penduduk syurga ni akan dikelilingi oleh anak-anak yang comel-comel, itulah yang diibaratkan dalam surah Al-Insan sebagai lu'lu'am mansura, mutiara yang bertaburan, ya. Apa yang saya fahami, mereka kekal sebagai anak-anak, bukan jadi besar. Tapi di situ dia ada khilaf kalangan ulama. Ada ulama kata anak-anak ni akan jadi besar, dan ada yang kata anak-anak tu kekal sebagai anak-anak. Kalau orang yang dah balik, standard umurnya 30 lebih, dan umur berapa bagi perempuan saya tak pasti. Tapi kalau anak-anak ni dia ada standard umur dia sendiri, ya. Tapi umur yang mereka bebas lah, tak perlu dijaga, ya. Baik. Juga persoalan lain yang boleh timbul ialah adakah baligh itu, ukuran baligh ataupun cukup usia tu memang betul-betul dikira dengan usia mereka baligh sebagaimana kita fahami, ataupun ada umur yang tertentu. Sebagai contoh, kalau undang-undang kita sekarang ni, kan kita ada perkiraan bawah umur. So umur 18 ke bawah kot, ya. Umur 18 ke bawah dianggap sebagai bawah umur, ya. Kalau kita katakan umur 18 ke bawah, nampak gaya ada logik, ya, ada logik. Sebab bila umur 19 ke atas tu dia dah matang, dia boleh buat pilihan sendiri. Tapi bayangkan kalau anak-anak tu dia balik masa umur 10 tahun lagi. Kan ada perempuan dia balik umur 9 tahun dah balik dah. Ada lelaki umur 11 tahun, 12 tahun dah balik, ya. So kalau mereka balik dalam keadaan awal, adakah kalau mereka mati dalam sebulan ataupun setahun selepas mereka balik, dalam keadaan mereka masih budak-budak kecil lagi dan mereka masih tak mature lagi pemikiran mereka, adakah mereka telah dikira amalan ataupun mereka direct masuk ke dalam syurga, ya? Perkara ini bagi saya lah, ini peribadi saya, perlu lagi dinilai dengan melihat benda ni tidak diperincikan dengan mendalam oleh hadis Nabi SAW, maka masih ada perkiraan lagi lah yang boleh kita pertimbangkan.
Cuma semalamnya tuan-tuan, dalam keadaan banyak kekeliruan yang wujud nanti saya akan sebutkan dua asas penting dalam membahaskan tentang syurga dan neraka ni, ya. Baik. Persoalan yang timbul ialah bagaimana pula kedudukan anak-anak orang musyrik yang mana ibu bapa mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Adakah mereka kalau meninggal sebelum baligh ataupun sebelum cukup umur, adakah mereka masuk ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka ataupun ke mana? Ya, itu perbahasan dia. Kalau kita lihat dalam kupasan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari, ketika beliau membahaskan satu hadis yang terdapat dalam Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah, bab maqila fi auladil musyrikin, bab apa pendapat tentang anak-anak orang musyrik. Ibn Hajar telah mengemukakan 10 pendapat ulama, ya. Dan kalau kita lihat pula dalam kupasan Ibn Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengemukakan 8 pendapat ulama. Ya, maknanya paling tinggi 10 pendapat ulama yang wujud sebagaimana disusun oleh Al-Hafiz Ibn Hajar. Ya. Saya tak bercadanglah untuk mengemukakan semua pendapat yang ada. Cukuplah 5 pendapat ulama yang telah disebutkan oleh Maulana Mufti Muhammad Taqi Al-Usmani di dalam kitab beliau Takmilah Fathul Mulhim Syarah Sahih Muslim. Jadi Mufti Taqi Usmani ni ulama India yang sangat hebat, ya. Pada asalnya Maulana Syabir Al-Usmani mengarang kitab Fathul Mulhim Syarah Sahih Muslim. Tapi beliau meninggal dunia sebelum sempat menyiapkan syarahan tersebut. Maka datanglah Mufti Taqi Usmani menyempurnakan. So menyempurnakan dipanggil takmilah. Takmilah ni menyempurnakan kitab Fathul Mulhim oleh Maulana Syabir Al-Usmani, iaitu kitab mensyarahkan hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini dua basic yang perlu kita fahami. Nanti kalau boleh saya pun silap tak, nanti saya cuba cari, tuan-tuan dan puan-puan cuba ingatkan saya. Saya nak share satu video yang telah disampaikan oleh Sheikh Osman Osman Al-Khamis, ya, Sheikh Osman Al-Khamis. Beliau membahaskan tentang di mana kedudukan anak-anak orang musyrik, dan jangan bimbang. Video ni dia ada dua kelebihan. Satu, masanya pendek, dalam 2 minit lebih kurang, ya, dalam 2 minit. Dan walaupun beliau bercakap dalam bahasa Arab, ada subtitle dalam bahasa Melayu. So boleh kita tengok. Dan yang menariknya, Sheikh Osman Al-Khamis, beliau mulakan dengan menyatakan dua basic yang perlu kita fahami. Yang saya duk cerita tadilah, kalau baru balik dalam sebulan, macam mana perkiraan dia dan sebagainya tu, ada dua basic yang perlu kita fahami, dua asas. Satu, Allah Ta'ala merupakan Tuhan yang amat-amat pengasih dan amat-amat adil. So jangan bimbanglah, ya. Allah tidak akan menganiaya sesiapa pun, tiada siapa pun teraniaya di bawah keputusan Allah Azza wa Jalla. So jangan kita duduk rasa resah, ya. Sehingga kan kata Syekh Osman Al-Khamis, apabila seorang ibu tu dia terlalu sayang pada anaknya, tapi anak dia masa tu hilang. Dia cari-cari, bila dia jumpa anak dia, dia pun menyusu anak dia. Tanya Nabi SAW mengambil ibrah daripada kehidupan seorang ibu tadi. Nabi bertanyakan para sahabat yang lain, agak-agak kamulah, ibu tadi sanggup tak mencampakkan anaknya ke dalam api? Kata sahabat, mustahil lah, ya. Ibu yang begitu penyayang tu takkan dia nak campak anaknya ke dalam api. Maka kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla lagi-lagilah Maha Pengasih, jauh mengatasi pengasihnya ibu tadi. Artinya Allah tidak akan mencampakkan seseorang ke dalam neraka tanpa sebab musabab. Dan Allah tidak akan menganiaya sesiapa pun. So kalau timbul isu macam mana anak saya ni umur 9 tahun dah balik, baru je balik dalam tempoh sebulan, dalam sebulan dia ada buat dosa, so adakah dia masuk dalam neraka? So jangan bimbang. Perkiraan di sisi Allah Azza wa Jal, dia cukup adil.
pastilah dosa yang dilakukan oleh anak-anak kecil berbeza dengan dosa yang dilakukan oleh orang besar. Pastilah dosa yang dilakukan oleh orang yang hidup dalam suasana yang jahil berbeza dengan dosa yang dilakukan oleh orang yang hidup dalam suasana yang berilmu. Dan ada perkiraan yang cukup halus, cukup adil di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi dalam keadaan jangan bimbang tu bukanlah menggalakkan kita untuk buat dosa. Tapi saya nak ceritanya dari sudut Allah, Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih. Tak ada siapa pun yang teraniaya. Baik, sekarang ni kita akan pergi ke, dia ada 5 pendapat tu, saya izinkan saya untuk mula pendapat kedua dahulu ya. Dan nanti saya kupas pendapat yang pertama yang merupakan pendapat jumhurul ulama. Pendapat yang kedua ini, mereka akan mengikut ibu bapa mereka ke dalam neraka. Auladul musyrikin, bila mereka meninggal dunia sebelum baligh, mereka akan masuk ke dalam neraka bersama dengan ibu bapa mereka. Menurut dapatan yang dilakukan oleh Ibn Hazm, seorang ulama dari Andalusia, dan beliau seorang ulama yang sangat hebat, pengarang kitab Al-Fasal fil Milal wal Nihal wal Ahwa wal Nihal, dan juga Al-Fasal fil Milal wal Ahwa wal Nihal. Saya tertukar dia punya tajuk dia. Dan pengarang kitab yang sangat hebat Al-Muhalla, kata Ibn Hazm, pendapat ini merupakan pendapat yang diutarakan oleh satu kelompok dalam golongan Khawarij. Khawarij ni dia terpecah kepada kelompok-kelompok dia, macam Mu'tazilah dia ada kelompok, Syiah dia ada kelompok ya. So Khawarij ni dia ada kelompok dia, dan kelompok yang Khawarij ini kumpulannya ekstrim. Ya, kumpulannya sangat ekstrim, dan dalam kumpulan-kumpulannya ekstrim itu yang paling ekstrim ialah Azariqah. Ya, Azariqah. Dan ini pun telah dinyatakan sendiri oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, bahawa kumpulan Azariqah merupakan kelompok Khawarij yang paling ekstrim, yang paling keras. Ya, baik. Mereka menyatakan mana-mana anak orang musyrik yang meninggal dunia ataupun mana-mana anak orang kafir, maka mereka akan memasuki neraka bersama dengan ibu bapa mereka. Sebenarnya ini bukan sahaja pendapat Khawarij, bahkan ini pendapat sebahagian kecil ulama ataupun pendapat minoriti ulama. Tetapi terdapat satu titik yang halus yang membezakan antara pendapat Khawarij dengan minoriti ulama ni tuan-tuan sekalian ya. Iaitu bagi Khawarij, mereka telah menghukum sesiapa sahaja yang tidak termasuk dalam kumpulan mereka ialah kafir, masuk dalam neraka. Itu Khawarij melampau. Siapa tak masuk geng dia, neraka. Sedangkan minoriti ulama tidak berpandangan demikian. Pendapat minoriti yang menyatakan anak orang musyrik yang masuk dalam neraka tadi, mereka tidak berpendapat demikian ya. Kemungkinan dalil yang mereka gunakan menurut Maulana Mufti Taqi Usmani ialah hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi. Ini dia ya. Minta maaf saya cuba cari hadis ini yang ada baris tapi saya tak jumpa. Dan sekarang ni pun agak sukar untuk, kalau dulu saya ada satu tempat tu kita ambil hadis dan kita boleh tashkil, boleh bariskan hadis, boleh bariskan dia punya syarahan. Tapi sekarang ni saya tak tahu macam mana nak bariskan dia punya syarahan dia tu. Dah ada laman web dia lah yang buat benda tu. Dulu boleh, sekarang saya tak tahu macam mana nak buat. So ditanyakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wildanil muslimin. Kata Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, saya bertanya ke Rasulullah, sengaja saya buat Rasulullah tu ya, sebagai meraihkan baris dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ni dia akan berubahlah baris jadi Rasulullah, Rasulullah, Rasulillah. Melihat kepada konteks ayat. So dalam kes ni saya minta maaf saya buat begini mengikut konteks baris tu. Kadang-kadang saya tak ikut konteks pun, tapi dalam beberapa tempat saya ikut baris dalam bahasa Arab. Saya bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anak-anak orang Islam, kata Nabi fil jannah. Dan saya juga bertanyakan tentang wa'an auladil musyrikin, tentang anak-anak orang musyrik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam neraka. Lalu Ummul Mukminin radhiyallahu anha pun masa pelik dan beliau bertanyakan Nabi, ya Rasulullah, lam yudrikul a'mal. Wahai Rasulullah, mereka belum lagi sempat beramal. Kata Nabi, rabbuka a'lamu bima kanu amilin. Tuhan kamu lebih mengetahui perbuatan mereka
Artinya kalau Tuhan dah tahu dah kalau mereka umur panjang pun mereka jadi jahat. Lau syi'tu asma'tuka tadha'ihim finnar. Kalau kamu mahu, saya boleh pendengarkan suara dengusan kesakitan mereka dalam neraka. Bukanlah Nabi mampu, tapi ceritanya Nabi dengar dah dia punya suara kesakitan mereka meraung dalam neraka. So hadis ini digunakan oleh kumpulan mungkin digunakan oleh kumpulan Khawarij dan juga minoriti ulama untuk menunjukkan anak-anak orang musyrik berada dalam neraka. Artinya ulama minoriti tadi bukanlah mereka nak buat hukuman yang ekstrim, tak. Tetapi dah ada hadis. Bila ada hadis, terima je lah. Sebab ini benda ghaibiyat. Tapi Mufti Taqi menyatakan hadis itu bertaraf amat dhaif ataupun dhaif jiddan. Bila kita sebut dhaif ni, dia ada level dia. Satu khifatul dha'fi, dhaif yang ringan. Kalau dhaif yang ringan disokong oleh banyak hadis, maka hadis itu boleh naik taraf jadi hadis hasan. Hasan ini hadis yang okey lah, boleh kita terima. Dia tidak mencapai hadis sahih, tapi dia bawah daripada hadis sahih, dia atas daripada hadis dhaif ringan. Tetapi kalau kita sebut dhaif jiddan, artinya dia hampir-hampir kepada maudhu'. Cuma kita tak kata maudhu' je ataupun palsu. Kita tak kata dia palsu, tapi dia teramat dhaif. Kenapa dia teramat dhaif? Kerana ada seorang perawi hadis itu yang bernama Abu Uqail maula kepada Buhayyah. Abu Uqail ni seorang yang dianggap matruk. Matruk ni maknanya hadisnya orang tak pedulilah, dia sembang apa pun orang buat tak tahu je. Kerana banyak dusta dia. So kerana perawi ini terlalu teruk, darjat ataupun kedudukan perawi ini sampai ke matruk, orang yang tidak dipedulikan hadisnya, maka hadisnya tentang Nabi SAW ditolak dan dianggap sebagai dhaif jiddan. Dhaif yang teramat ya. Maka hadis ini tidak boleh dijadikan hujah. Apalagi hadis ini menunjukkan ketidakadilan Allah. Kalaulah mereka masuk neraka atas nama mereka ni auladil musyrikin, anak-anak orang musyrik, maka ini satu benda yang tidak adil. Apalagi mereka tak pernah pun meminta untuk lahir sebagai anak orang sekian-sekian. Kita pun tak minta. Tapi alhamdulillah saya lahir, mak saya nama Qamariyah, ayah saya nama Muhammad Nur. Kedua-duanya Muslim, saya pun membesar sebagai Muslim, dapat pendidikan agama yang baik, ya. Dan tapi bagaimana pula dengan orang yang lahir di Brazil, orang lahir di Italy, orang yang lahir di Jerman, maknya nama sekian-sekian, ayahnya nama sekian-sekian, mereka beragama Kristian Katolik, ataupun kalau mereka lahir di India, yang mana teruk India ni kadang-kadang Muslim tetapi duduk tunduk pada dewa juga, ya. Mungkin ayahnya seorang Buddha, maknya seorang tidak ada agama, ataupun kalau lahir sebagai orang yang, minta maaf saya sebutkan perkataan ini, kasta paria yang telah dipandang hina oleh orang. So mereka tak minta pun untuk dilahirkan sebagai anak sesiapa. Tiba-tiba kita nak hukum mereka masuk ke dalam neraka semata-mata mereka anak orang musyrik. Maka ini menunjukkan ketidakadilan Allah Azza wa Jalla. Allah Alam. Okay. Apa pula pendapat yang ketiga? Mereka berada dalam satu ruang ataupun barzakh. Barzakh ni apa Kak Syida, ya? Alam barzakh bererti sempadan. Ya, alam barzakh bererti sempadan. Yang mana memisahkan antara kita dengan alam sekarang ni. Saya sebut sebab ada seorang ustaz duk cerita, baru je video terbaru. Bila seorang roh orang tu mati, seminggu kemudian dia akan balik ke rumah. Dia akan duduk depan pintu, kemudian dia pergi pula ke tepi tingkap, dia tengok isteri dia, dia tengok anak lelaki dia, dia tengok anak perempuan dia. Jadi ini satu cerita yang amat luar biasa tuan-tuan, ya. Dan siang ustaz tu kata roh ni macam hantu lah, dia tak boleh masuk ke dalam rumah melalui pintu dan tingkap. Pula, ya, macam-macam lah. Memang betul pun dia punya syaitan tu payah nak masuk kalau pintu ditutup. Sebab tu Nabi minta tutup pintu pada waktu maghrib. Tapi benda tu ada panjang lagi perbahasan. Tapi cerita tu pelik. Roh balik ke rumah ni satu benda yang pelik tuan-tuan sekalian, ya. Baik. So mereka menyatakan anak-anak orang musyrik ni duduk di satu ruang antara syurga dengan neraka. Ataupun disebut sebagai Al-A'raf. Ini kerana Al-A'raf kan, kalau kita lihat dalam suratul A'raf, artinya
satu tempat yang bukan syurga, bukan neraka. So ini kerana mereka tidak ada satu pun amalan kebaikan untuk memasukkan mereka ke dalam syurga, dan mereka pun tidak ada sebarang dosa yang menjadi sebab mereka masuk ke dalam neraka. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pandangan ini agak ganjil, ya, agak ganjil. Atas beberapa sebab. Sebab yang pertama ialah langsung tidak ada ayatul Quran ataupun hadis yang mendukung pendapat ini. Satu. Yang kedua, kalau mereka menyatakan anak-anak orang musyrik berada di barzakh ataupun di a'raf, ya, di a'raf. So a'raf ini sampai bila? Takkan selama-lamanya mereka duduk kat a'raf, orang lain duduk gembira dalam syurga, satu lagi pihak kena hukum, tapi kumpulan tak kena apa-apa pun duduk satu tempat. Macam kita duduk pergi ke mana-mana tempat, kemudian kita dikuarantin dalam satu bilik, tak buat apa-apa, duduk kena kuarantin. Sampai bila kuarantin tu? Sedangkan apa yang kita fahami, golongan yang berada dalam a'raf kena kuarantin, lantaran kedudukan dia tu sama. Sama berat syurga dengan, pahala dengan dosa. Mereka menunggu kedatangan Nabi SAW untuk memberikan syafaat kepada mereka, ataupun sesiapa sahaja yang boleh memberikan pertolongan kecil. Tiba-tiba datang seorang ibu tunggal ataupun datang seorang yang mengalami kesukaran, berdoa pada Allah bahawa kawan ini merupakan orang baik, maka sikit je kebaikan dia, terus dia boleh dibenarkan melompat ke dalam syurga, meninggalkan Al-A'raf tadi. So A'raf ini hanyalah tempat kuarantin sementara menunggu kedatangan Nabi SAW dan orang lain untuk memberikan Nabi syafa'atul uzma yang besar, orang lain memberikan syafa'atul sughra yang kecil-kecil. So dia tidak kekal. Tapi kalau ikut pandangan ketiga ni, anak-anak orang musyrik berada dalam A'raf tadi, ruang tadi, sampailah bila-bila. So ini tidak logik dari sudut dalil nakli, tidak ada, dalil akli pun tidak ada. Baik, pendapat yang keempat, mereka akan menjadi khodam di syurga nanti. Ini pendapat yang menarik juga dan saya pun dulu pernah seronok dengan pendapat ini. Hujah mereka ialah hadis riwayat Samurah bin Jundub radhiyallahu an yang ada dinyatakan di dalam kitab Musnadul Bazzar, Musnadut Tayalisi, Musnad Abu Ya'la Al-Mausili dan juga At-Tabarani, ya. Tuan-tuan dan puan-puan cuba lihat dia punya bacaan dia Tabarani. Walaupun ada yang baca Tabrani, tapi Tabrani ni sebenarnya dia begini. Tabrani pun boleh. Tabrani dengan maksud sekadar memudahkan sebutan. Sebutan yang betul ialah Tabarani, ya, At-Tabarani. So dalam kalau kita lihat hadis riwayat Samurah bin Jundub yang diriwayatkan daripada 4 kitab ni, Musnadul Bazzar, Musnad Tayalisi, Musnad Abu Ya'la dan At-Tabarani. Musnad ni mungkin kita jarang dengar lah. Biasa kita dengar Bukhari, Abu Daud, ya, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Musnad Ahmad. Ini tapi kita tak boleh pandang enteng terhadap hadis yang terhimpun dalam kitab yang lain. Cuma kita kena hati-hati. Kalau hadis tu ada dalam Tabarani, tidak ada dalam kitab yang lain, kita kena hati-hatilah. Hadis itu sahih ke dhaif. Baik. Hadis itu berbunyi auladul musyrikin khadam ahlul jannah. Anak orang musyrik ini menjadi khadam pelayan di syurga nanti. Ya. Sudah sebut begitu. Mungkin kerana kalau kita lihat dalam ayat Quran tadi kan, bagaimana anak-anak akan duduk pusing dalam syurga bagaikan mutiara bertaburan. Ya. Mungkin kalau kita pergi ke pasar nanti, Kak Syida, tuan-tuan dan puan-puan, di syurga dia ada pasar. So mungkin ke kalau kita pergi pasar tu, kita akan nampak budak-budak sedang bermain di pasar tu. Duduk main sama mereka. So ada kemungkinan tak bahawa itu merupakan anak-anak orang musyrik yang kemudiannya menjadi pelayan di syurga, tapi bukanlah pelayan tu menyusahkan mereka, tak. Pelayan tu dalam keadaan mereka pun happy. Macam kadang-kadang kita tengok budak-budak kan, tolong kita buat program, masa tu ada jamuan berbuka puasa, budak-budak ni duk angkat makanan, sediakan pada orang yang berbuka puasa, mereka buat dalam keadaan happy, dalam keadaan gembira. Dan maknanya bukan kita nak menyusahkan mereka. Walaupun makanan syurga tu boleh kita dapat anytime, tapi kalau ada orang sediakan tu, perasaan puas ada juga, kegembiraan tu.
Jadi mungkinkah anak-anak orang musyrik ini yang menjadi mutara bertaburan yang menggembirakan kita? Sebab di syurga nanti kan ada semua perkara yang menggembirakan. Dan kita tak boleh nafikan antara perkara yang menggembirakan ialah wujudnya anak-anak kecil. Mereka itulah yang penghibur kita. Ya. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau ikut pendapat yang ketiga ni, mereka merupakan khadam ataupun pelayan yang menghiburkan kita di syurga nanti. Namun problem dia, hadis ini telah dinilai dhaif oleh Al-Aini, ya, oleh Al-Imam Al-Aini. Imam Al-Aini ni dia pengarang kitab Umdatul Qari Syarah Sahihul Bukhari, dan beliau merupakan biras kepada Ibn Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari. Ibn Hajar buat Fathul Bari Syarah Bukhari. Beliau ada biras namanya Al-Imamul Aini pun buat kitab Umdatul Qari Syarah Sahihul Bukhari. Jadi mereka mati tu tak ada beza. Kalau Ibn Hajar meninggal pada tahun 852 Hijriah, Al-Aini tu meninggal dalam berapa ya, 854 begitulah. Setahun 2 tahun kemudian dia meninggal. Tapi kedua-dua ni banyak kontra. Walaupun mereka biras, mereka tak duduklah duduk sembang-sembang, tak. Seorang buat kitab, balun kawan ni, seorang ni pun buat kitab, balun kawan ni. Tapi balun ilmiah, bukan memburuk-burukkan. Ya, tapi kadang-kadang keluarlah bahasa-bahasa geram Al-Aini pada Ibn Hajar. Tapi itu biasa dalam suasana ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak memburukkan hubungan kekeluargaan pun. Baik. Pendapat yang kelima, ini pendapat yang disokong oleh ramai juga ulama' dan saya duk baca-baca semalam, boleh tahan ramai ulama' sokong pendapat ini. Iaitu nanti di hari akhirat mereka akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ini terkenal dalam cerita Al-Hadisul Imtihan. Hadis yang menceritakan ujian terakhir di hari akhirat nanti. Ya. Sekiranya antara disebutkan dalam hadis tu, wallahu a'lam, saya pun tak berani nak komen lebih, bahawa mereka diminta untuk memasuki api. Sekiranya mereka masuk, rupa-rupanya api itu sejuk dan berdamaikan, maka mereka layak memasuki syurga. So dalam bab ujian ni, wallahu alam lah Kak Syida, tuan-tuan dan puan-puan, saya tak faham. Ini benda ghaibiyat. Kita serahkan pada Allah dengan keyakinan Allah Maha Adil, Allah tidak akan menzalimi sesiapa pun. Itu pemikiran kita. Jelas ya? Baik. So kalau kita lihat dalam pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya, mantan ulama, mantan mufti Saudi yang amat hebat, ya, sangat hebat. Orang kumpul fatwa-fatwa beliau dalam satu web, ya. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ini web dia tu, binbaz.org.sa, dan banyak lagi lah fatwa beliau dalam kitab-kitab yang telah di print pun ada. Sebahagian ilmuwan berpendapat bahawa pengetahuan Allah berkenaan nasib mereka akan terzahir pada hari kiamat. Mereka akan diuji sebagaimana ahli fatrah yang lain. So ahli fatrah ni siapa? Ahli fatrah ni orang yang lahir di zaman tidak ada Nabi ataupun Nabi tidak sampai pada mereka. Saya berkira-kira pada malam ini sebagai makluman awal, lebih kurang dalam pukul 8.30 malam, saya akan membahaskan tentang ahli fatrah. Jadi sesiapa yang berkelapangan bolehlah di Facebook, ya, secara terbuka. Saya akan bahas tentang 13 kumpulan ahli fatrah yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani sebagai sambungan kepada perbincangan ini, ya, ataupun sebagai tambahan kepada perbincangan ini. So mereka akan diuji sebagaimana ahli fatrah yang lain. Sekiranya mereka menepati ujian tersebut, mereka akan memasuki syurga. Sekiranya mereka derhaka, mereka akan memasuki neraka. Ini pendapat Ibn Baz. Dia sebut apa dia? Hadis tentang bahawa ahli fatrah dan anak-anak orang musyrik ni akan diuji pada hari akhirat nanti. Dia sebut ini merupakan pendapat yang paling sahih. Ini merupakan pendapat yang paling sahih berkenaan ahli fatrah dan orang yang seumpama mereka yang tidak menerima dakwah ilahiyah. Dan ini merupakan pendapat siapa? Syekhul Islam dalam mazhab Hanbali, Ibn Taymiyah, murid beliau Ibn Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Syarah Sunan Abi Daud, dan sekumpulan ulama salaf dan khalaf rahmatullahi alaihim rahmatullahi alaihim jami'an. Baik.
Pendapat ini disokong oleh sebahagian sebilangan besar ulama ahli sunnah sebagaimana dinukilkan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari, Al-Baihaqi. Baihaqi ni ulama besarlah dalam mazhab Syafi'i, dan disebutkan oleh Ibn Qayyim, wa hadza 'adalul aqwal wa bihi yujtama' shamlul adillah wa tattafaq al-ahadith fi hadzal bab. Ini pendapat yang terbaik dan mengharmonikan segala pandangan dan menepati hadis-hadis dalam bab ini. Ibn Katsir, pengarang kitab tafsir Al-Quranul Azim pun disokong bahawa anak-anak orang musyrik akan diuji pada hari akhirat nanti. Maknanya, kalau mereka lepas, mereka memasuki syurga. Jika mereka gagal, mereka masuk neraka, na'udzubillah. Ini menunjukkan dia bukanlah semua ahli anak orang musyrik ini masuk syurga, bukan semua masuk neraka, sebahagiannya syurga, sebahagiannya neraka. Berdasarkan kepada kelulusan mereka tadi. Mereka lulus atau tidak, ya. Ini dalil yang mereka gunakan. Ada 4 golongan pada hari kiamat nanti yang datang untuk memberikan hujah. Lelaki yang pekak tidak mendengar sesuatu pun, yang satu. Yang kedua, lelaki yang dungu ataupun orang yang gila dan terencap akal. Saya rasa orang, minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puannya, saya sebutkan begini, mungkin orang lemban tahap yang agak kritikal pun termasuk dalam kategori ini. Lelaki yang tua nyanyuk dan lelaki yang mati pada fatrah waktu ketiadaan Rasul. Sebagaimana pada zaman Nabi Isa nak sampai ke Nabi Muhammad tidak ada Rasul sebagai contoh. Ataupun negara tu tak sampai Rasul. Baik. Lelaki yang pekak akan berkata, wahai Tuhanku, Islam datang ketika aku tidak mendengar sesuatu pun. Datang-datang Nabi aku pekak masa tu. Pekak tahap kritikal, tak dengar apa yang Nabi sebut. Kita pun maklum bahawasanya dalam kes mata, mulut dengan telinga, benda yang paling bernilai ialah telinga. Kalau mata, kita boleh dengar lagi. Kalau tak ada mulut, tak ada masalah. Mata dengan telinga boleh melihat dan mendengar. Tapi kalau telinga problem, habis problem. Jadi benda yang paling besar dalam 3 nilai besar yang Allah berikan ialah telinga. Semoga Allah memelihara kesemualah buat kita, ya, insya-Allah. Yang dungu pula berkata, wahai Tuanku, Islam datang ketika kanak-kanak melempari aku dengan tahi unta. Artinya apa? Aku ni orang tak betul. Budak-budak pun pelekeh aku. So ini orang yang terencap akal. Yang tua nyanyuk berkata, wahai Tuhanku, Islam datang dalam keadaan aku nyanyuk, tak faham apa benda yang Nabi sebut, tak ingat-ingat pun. Dengar sekejap lupa, dengar sekejap lupa. Dan ada pun orang yang mati pada fatrah akan berkata, wahai Tuhanku, tidak datang kepadaku daripadamu seorang Rasul pun. Maknanya masa itu tak ada Rasul pun datang. Maka Allah pun akan mengambil satu perjanjian dengan mereka bahawa mereka akan mentaatinya. Lalu dia mengutuskan kepada mereka, memerintahkan mereka masuk ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, demi Tuhan, yang jiwaku berada pada tangannya, jika mereka memasukinya, ia adalah sejuk ke atas mereka. Sebenarnya neraka itu sejuk. Dia hanyalah ujian daripada Allah. Tapi macam saya sebutkan tadi lah, kita tak dapat bayangkan bagaimana bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada 4 golongan ini. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang lain yang riwayat daripada Abu Ya'la, dia ada sebut begini, bil maulud. Nampak saya buat bold tu, ya? Kak Syida nampak kan saya buat bold kan? Nampak Ustaz. Baik. Yu'ta bi arba'atin yaumal qiyamah, ada 4 golongan yang datang pada hari kiamat, antaranya bil maulud, anak yang lahir, anak yang mati ketika kecil ataupun sebelum baligh. Maknanya kita kena gabunglah kedua-dua hadis tadi, ya. Kesimpulannya, saya ada baca satu tulisan yang amat panjang lebar, tapi sebenarnya tulisan tu dia mengulang benda yang samalah yang saya sebutkan ini. Antara golongan yang juga diberikan keuzuran ialah orang yang tinggal jauh daripada tempat, daripada dakwah yang suci dan nilai hujah. Seperti apa dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Seperti orang yang tinggal di pedalaman, negara-negara yang jauh, seperti di sebahagian Amerika Selatan, di Brazil, di Italy, di mana lagi, Mexico lagi lah, di Islam dan Islam pun kita tak tahu. Kalau ada pun terlalu minoriti. Dan kita faham orang-orang Islam yang minoriti, duduk di negara-negara minoriti ni pun, sebahagian mereka tak beramal pun dengan Islam tapi dengan keadaan minum arak juga, ada ialah skandal dan sebagainya. Jadi mereka pun tak bawa nilai Islam yang boleh menjadi contoh kepada orang lain.
So dalam kes ini, bila saya dengar kupasan daripada Syekh Usman Al-Khamis, dan ada lagi lah orang-orang yang saya tak nak sebutkan nama-nama mereka, saya ada keyakinan yang cukup tinggi bahawa Ahlu Fatrah masih wujud pada zaman sekarang. Maknanya zaman sekarang ni ada orang Muslim, ada orang yang bukan Muslim, masih lagi diberi peluang oleh Allah Azza wa Jalla di hari akhirat nanti. Kita tak boleh kata ada orang yang meninggal dunia di sekian-sekian tempat, pedalaman Amerika Syarikat sebagai contoh, kamu bukan Islam, kamu dalam neraka. Sebab mereka tak dengar pun cerita tentang Islam. Dan kalau kita nak dakwa, internet kan ada zaman sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai guna internet untuk benda yang betul. Untuk cari-cari bahasa agama ni berapa ramai. Apalagi sumber dalam internet pun bukan boleh dipercayai. Dan kita duduk di Malaysia ni pun masa Assalamualaikum, internet ada tak ada pun main lagi. Tiba-tiba kita nak marah dengan orang duduk pedalaman pasal internet ada, kenapa tak kaji Islam. Bukan semua orang ada peluang untuk mengkaji Islam. Dan kalau kita tanya balik orang yang mempertikaikan tadi pun, adakah saudara pun pernah mengkaji tentang agama? Saudara ada tak kaji agama lain untuk meyakinkan bahawa Islam merupakan agama yang terbaik? Kita yang duduk mengkritik ni pun kita tak pernah mengkaji tentang agama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya. Sekadar kajian sikit-sikit je. So dalam kes ini, insya-Allah orang yang meninggal dunia di kawasan-kawasan tertentu, termasuk di negara India, yang mana golongan macam, minta maaf saya tak suka sebut nama ni, tapi nak bagi clear, golongan paria sebagai contoh, hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan ditindas, pendidikan pun tak ada, di sekolah pun tak boleh, hidup tu sekadar nak berhidup je, tiba-tiba kita nak kata mereka masuk neraka kerana bukan Muslim. Rasanya benda tu agak berat. Lantaran mereka tidak pernah mendengar sedikit pun, mereka tidak pernah mendengar dakwah yang meyakinkan pun tentang Islam. Dia syarat nak kena seksa ni ialah mereka telah mendengar hujah yang kuat tentang Islam tapi mereka tetap menolaknya. Kalau sekadar mereka dengar hearsay ataupun sekadar pernah tengok, apalagi gambaran buruk tentang Islam itu terlalu kuat, maka mereka masih lagi diberikan peluang untuk diberikan ujian pada hari akhirat nanti. Mereka dianggap sebagai ahli fatrah. Ya? Ustaz, Ya? keadaan mereka dikatakan yang buta huruf, Ustaz, yang buta huruf yang tersangat orang kata memang tak tahu apa buta huruf kan. Kalau tak pandai membaca, tak pandai menulis, dia tak boleh masuk dalam al-fatrah kerana dia masih boleh mendengar. Sebab itu kita katakan orang yang dungu tadi, orang yang memang terlalu lemban tu tahap teruk. Lemban ke lembam ya? Lembam. Orang lembam tak teruk, tapi saya tak tahu lembam ni macam mana dia punya kategori dia. Maknanya ajar-ajar tak pandai juga. Ajar-ajar tak pandai juga. Dia termasuk dalam golongan, minta maaf banyak, golongan orang yang kurang upaya ya, ataupun kelainan upaya. Baik. Tambahan, jika Al-Hafiz menyatakan 10 pendapat ulama, Ibn Qayyim menyatakan 8. Tapi saya lihat 5 pun cukup lah. Kerana yang lain-lain tu dia beza dia ada sikit-sikit je beza dia. So 5 yang diutarakan oleh Mufti Taqi ni pun sudah memadai. Kak Syida bagi saya ambil akhir sekejap ya. Baik, sekarang ni cuba kita lihat pula pendapat yang pertama yang merupakan pendapat jumhurul ulama. Pendapat yang kelima tadi pun ramailah ulama yang sokong ya. Ibn Taimiyah bukan calon ulama, Ibn Qayyim, Ibn Katsir, Ibn Baz pun sokong, Abdul Hasan Al-Asy'ari pun dikatakan menyokong pendapat itu, ya Allah alam lah. Okey, pendapat yang pertama ialah anak-anak orang musyrik atau anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum baligh, mereka akan memasuki syurga. Ini pendapat jumhur ulama dan Mufti Taqi Osmani pun menyokong pendapat ini ya. Ada 5 hujah yang disenaraikan. Satu, hadis yang panjang lebar disampaikan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Panjang hadis tu tapi kita ambil keratan dia je yang berkaitan dengan cerita kita ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Nabi Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Ibrahim ni sebiji sama dengan Nabi Muhammad.
Mukanya sama Nabi Muhammad, badannya sama Nabi Muhammad, dia tinggi, Nabi Muhammad pun tinggi, dia sasa, Nabi Muhammad pun sasa, sebiji sama. Ini disampaikan oleh Nabi ketika Nabi balik dari Isra' dan Mi'raj. Nabi nampak Nabi Musa, Nabi ceritalah Nabi Musa ni orang rambut kerinting. Dia muka dia sekian-sekian, kulit dia sawo matang, ya. Nabi Isa ni orang macam mana? Orangnya kulit dia putih kemerah-merahan. Orang dia ni macam rambut dia basah-basah sikit. Adalah cerita dia tu. Saya kena detailkan balik. Dan bila Nabi Muhammad nak cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Muhammad kata, tengoklah kawanmu ini. Maknanya tengok pada Nabi Muhammad lah. Samalah. Kalau nak tengok Nabi Ibrahim, tengok Nabi Muhammad. Sebiji sama. Saling tak tumpah. Dia panggil apa? Makna macam ni lah. Tak tumpah pun muka Nabi Ibrahim tu bila dicetak ke muka Nabi Muhammad. Beza sikit lah kalau beza pun, ya. Baik. Apa kata Nabi Muhammad tentang Nabi Ibrahim ni? Wa ammar rajulut tawil allazi fir rawdah fa innahu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Adapun lelaki tinggi yang Nabi tengok berada di syurga tu ialah Nabi Ibrahim alaihi sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal wildanu, ini poin dia, ya. Wa ammal wildanu alladhina hawlahu fa kullu mauludin mata 'ala al-fitrah. Manakala anak-anak kecil yang mengelilingi baginda alaihi salam ialah anak-anak yang mati dalam keadaan fitrah, kecil lagi sebelum balik. Faqala ba'dul muslimin. Orang Samurah pun cerita, bertanyalah beberapa sahabat, ya Rasulullah wa auladul musyrikin. Wahai Rasulullah, anak-anak orang musyrikin pun termasukkah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladul musyrikin. Ya, anak-anak orang musyrik pun termasuk. Maknanya duduk sekali dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dalam syurga. Ini hadis riwayat Bukhari, dan sebab itulah ulama yang membuat kajian tentang perkara ini menyatakan Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari yang wafat pada tahun 254 Hijrah ke berapa tu, kita cek balik. Asal betul dah 254 Hijriah, berpandangan bahawa anak-anak orang musyrik pun memasuki syurga, duduk dalam syurga, ya. Ini merupakan dalil yang paling jelas, clear. Nabi sendiri sebut anak-anak orang musyrik berada dalam syurga. Jadi macam mana kita nak lawan dengan hadis ni, saya pun tak tahulah. Memang cukup jelas, ya. Tapi punca ulama keluar pandangan lain tu kerana hadis tentang perkara ini saling bercanggah antara satu sama lain. So macam mana kita nak memahami perbezaan maklumat yang wujud antara hadis-hadis? Baik. Kemudiannya menurut Al-Hafiz Ibn Hajar, hadis Nabi SAW yang menyatakan, ada hadis lain yang saya tak bawa di sini, yang menyatakan bahawa anak-anak orang musyrik ni ikut mak ayah mereka. Ikut mak ayah mereka tu menurut perkiraan hukum dunia, bukan perkiraan hukum akhirat. Artinya dalam bab harta pusaka, kena ikut agama mereka lah. Kalau mereka, contoh budak tu, dia anak orang Kristian, dia meninggal dunia pada umur 10 tahun, walaupun kita mendakwa dia merupakan orang Islam yang akan memasuki syurga dengan rahmat Allah, kerana Allah nak meramaikan orang dalam syurga, bukan nak meramaikan orang dalam neraka, kita tak boleh ambil budak umur 10 tahun tadi nak urus dengan keadaan Islam, tak boleh. Dia kena ikut hukum dunia. Hukum dunia, dia anak orang Kristian, maka dia dikebumikan dengan cara Kristian. Bab harta pusaka, bab apa sekalipun, mengikut cara Kristian. Tetapi mengikut perkiraan akhirat, mereka merupakan orang yang Muslim, dianggap Muslim dan akan bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Kenapa Nabi Ibrahim tu? Mungkinlah kerana Nabi Ibrahim ni bapa yang orang yang pengasih, dia nak dapat anak pun lambat, dan bila dapat anak pun kena berpisah, kena berpisah kena sembelih anak pula. Jadi kerana sebagai membalas ketaatan Nabi Ibrahim, kasih baginda terhadap anak-anak ni, maka anak-anak yang kecil ni duduk bersama dengan baginda di satu tempat sebelum nanti, syurga nanti duduk masing-masing lah. Cuma mereka ada satu tempat tu, ruh mereka ni duduk bersama dengan Nabi Ibrahim AS. Wallahualam, benda ghaibiyat kita tak boleh nak bincang panjang lah, sebab benda tu di luar pengetahuan kita, tuan-tuan, ya. Baik.
Dalil yang kedua diriwayatkan oleh Anas secara marfu'. Secara marfu' ni maknanya hadis daripada Nabi SAW sendiri, bahawa Nabi SAW berkata, Sa'altu Rabbi 'anil lahin min zurriyatil bashar alla yu'azibahum fa'a'tanihim. Saya meminta kepada Tuhan saya tentang lahin. Siapa lahin ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil, agar alla yu'azibahum, agar Tuhan tidak mengazab mereka, fa'a'tanihim, maka Tuhan pun mengabulkan. Maka saya tak terjemah tadi. Fa'a'tanihim, maka Tuhan mengabulkan permintaan tersebut. Ini kita akan temui dalam kitab Majmu' Az-Zawaid oleh Al-Haythami, dalam kitab Al-Qadar, bab fi auladil musyrikin, bab membincangkan anak-anak musyrik. Ad-dalilus salis, hadis ini dinilai hasan. Hasan atas daripada khifatul dha'fi, bawah daripada sahih oleh Ibn Hajar, ya. Dalil ketiga, Nabi SAW berkata, ini hadis daripada siapa tuan-tuan? Cuba lihatnya. Okey. Daripada Hasna binti Muawiyah, daripada Bani, saya tak tahu nak baca apa ni. Sarim ataupun Suraim. Saya kena cek baliklah. Bahawa Hasna ini mendengar hadis ini daripada makcik dia. Makcik dia tu sahabat Nabi lah radhiyallahu anha, tapi saya tak cek pula makcik tu nama apa, tuan-tuan. Qala qultu ya Rasulullah man fil jannah. Tanya makcik kepada Hasnah tadi, wahai Rasulullah, di manakah siapakah yang berada dalam syurga? Kata Nabi SAW, fil jannah, an-nabi fil jannah. Disebut berbeza. Qala an-nabi fil jannah. Kata Nabi SAW, para nabi berada dalam syurga, orang syahid berada dalam syurga, anak-anak yang mati ketika kecil pun berada dalam syurga. Dan satu lagi saya pun terlupa nak terjemah, wal wa'idu fil jannah. Wal wa'id ni anak-anak yang di kebun, yang ditanam tu lah. Anak-anak yang ditanam hidup-hidup tu oleh sebahagian orang Arab Quraisy jahili, oleh, minta maaf, bukan Arab Quraisy, oleh sebilangan orang jahiliyah dulu. Okay. Sekejap tuan-tuan ya, bagi saya masa sekejap je. Saya nak cek satu benda. Okey. Hadis ini dinilai sebagai hasan oleh Ibn Hajar. Itu cerita wal mauludu fil jannah, anak-anak yang mati masa kecil berada dalam syurga. Baik. Dalil yang keempat pula ialah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang ada dalam Sahih Muslim, pun ada rasanya dalam Bukhari semua tu. Hadis yang masyhur ya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yusyarrikanihi. Tidak ada mana-mana anak yang lahir melainkan dalam keadaan fitrah. Maka terpulanlah kepada kedua orang tuanya sama ada nak membentuk dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani ataupun menjadi musyrik. Ya. Lalu tanya seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita law mata qabla zalik, apa pendapat Rasulullah jika mereka mati sebelum baligh? Qal Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Kata Nabi, Allah lebih tahu apa yang akan mereka lakukan. Okey. Problemnya pada ayat Allahu a'lamu bima kanu 'amilin, Allah lebih tahu apa yang mereka lakukan tu, itu yang jadi problem dia. Ada sebahagian ulama seperti Al-Qurtubi menyatakan Allah lebih tahu keadaan mereka jika mereka ni berusia panjang. Jadi jika menurut ilmu Allah mereka kafir selepas baligh, mereka akan diazab. Tapi jika mereka Muslim selepas mereka baligh, mereka akan masuk ke dalam syurga.
Ya, itu pendapat ulama seperti Qurtubi. Baik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bolehkah seseorang dijatuhkan hukuman atas dasar kalau contohnya ada seorang tu dia nak mencuri. Dia nak mencuri tapi akhirnya dia usaha mencuri dah tak berjaya sebab ada polis. So dia cancel. Boleh tak kita nak tangkap orang tadi, aku tahu kamu nak mencuri. So kerana kamu nak mencuri tapi kamu dah batalkan niat kamu mencuri kerana ada polis, maka kamu tetap didenda kerana kamu mencuri. Bolehkah kita menjatuhkan hukuman demikian? Tak boleh. Melainkan dia memang dah buat perancangan sungguh-sungguh, dia memang nak mencuri betul-betul, tapi minta maaf, saya silap ya. Semula ada orang yang golongan yang pertama ni dia nak mencuri. Dia terfikir dia bukanlah betul-betul nak mencuri, dia terfikir kalau aku curi ni okey juga. Tapi baru dia nak merancang nak mencuri, ada polis dia cancel, tak jadilah mencuri. Mencuri pun kena tangkap. Okay, boleh tak kita nak hukum dia? Tak boleh. Kecuali kalau dia memang dah merancang. Memang dah rancang, dah nak buat dah. Cuma akhirnya gagal. Ya, gagal. Kalau orang macam tu memang dia kena hukum kerana dia memang nak buat cuma tak berjaya. Yang kawan tadi baru je niat nak buat. Ceritanya seseorang itu tidak dihukum kalau mereka belum buat apa-apa. Yang si anak yang mati masa kecil ni tak ada perancangan apa pun. Tak rancang apa pun. Tiba-tiba dah mati dah masa kecil. Jadi adakah Allah Ta'ala akan menghukum mereka atas dasar kalau mereka umur panjang pun mereka buat jahat? Okey, baik. Mungkin orang akan menggunakan hujah bagaimana pula dengan cerita tentang seorang anak yang telah dibunuh oleh Khadir alaihi salam. Katanya Khadir bunuh budak tu. Kerana apa? Antara alasan ialah kalau budak tu umur panjang, maka budak tu akan tarik mak ayah dia menjadi orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jal atau jadi orang jahat. Ulama berbeza pandangan lah dalam memahami ayat tu. Ada yang kata kalau budak tu umur panjang lagi, dia akan menjadikan orang tuanya sebagai kufur. Ataupun mungkin pandangan yang lebih, bagi saya lebih logik, bukanlah dia akan menjadikan mak ayah dia sebagai kufur. Tetapi kalau dia besar nanti, dia buat macam-macam benda jahat, mak ayah dia akan bela kejahatan yang dilakukan sebagaimana sebahagian kecil mak ayah sekarang ni, anak-anak buat jahat pun dia bela anak dia sampai dia kata saya tahulah anak saya orang baik, padahal memang dia maklum anak dia macam-macam perangai buruk buat, ya, perompaknya, mencuri, menyamar sebagainya. Bagaimana budak tadi yang kisah Khadir? Khadir bunuh dia dengan alasan kalau dia umur panjang dia akan buat benda jahat. Ini menunjukkan Khadir telah menjatuhkan hukuman terhadap benda yang kalau dia umur panjang, dia akan buat jahat. So, dalam kes ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sendiri mempunyai pendapat. Saya lebih menyokong apa yang disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi, rahmatullahi alaih, bahawa budak yang dibunuh oleh Khadir tadi bukan budak kecil. Dia sudah pun berusia, mungkin remaja, dan ada beberapa asal menunjukkan dia ni orang jahat. Dia telah melakukan kejahatan. Yang mana kejahatan ini sepatutnya telah dijatuhkan hukuman bunuh menurut undang-undang pada masa tersebut. Tapi tak ada orang jatuhkan hukuman pada dia kerana dia jahat. Orang tak berani. Maka di situlah Khadir yang mengambil tindakan untuk melaksanakan undang-undang tersebut. Ya? Baik. Sebab itu kalau kita lihat pandangan ulama dalam memahami ayat Allahu a'lamu bima kanu amilin, Allah lebih tahu apa yang mereka lakukan. Jumhur ulama menyatakan sebagaimana saya melihat kupasan oleh Maulana Mufti Taqi Osmani, menurut jumhur Allah Ta'ala memang sedia mengetahui keadaan mereka sekiranya mereka berusia panjang. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Namun Allah tidak menjatuhkan hukuman terhadap perkara yang mereka tidak lakukan. Ya, Allah tidak menjatuhkan hukuman terhadap perkara yang mereka tidak lakukan. Pendapat ini lebih bertepatan dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Azza wa Jalla. Baik, boleh Kak Syida boleh ya? Kita teruskan. Boleh Ustaz. Saya bimbang boring, asyik saya bercakap dekat sejam dah ni, takut boring dah. Ustaz, Kak Syida pernah dengar atau pendapat dalam ceramah mana, dah lupa kat mana, anak-anak musyrik, anak orang kafir ni dimasukkan ke syurga
asas sifat Allah tu Ar-Rahman Ar-Rahim kan. Sebab dia tak merasa lagi nikmat-nikmat dunia ni kan. Lepas tu atas keadilan Allah tu bagi nikmat tu di akhirat nanti, di syurga. Tapi tak ingat masa bila ceramah tu lah. Pernah dengar macam tu Ustaz. Betul ke betul Ustaz? Jazakumullah khairah. Mungkin betul. Tidak ada masalah pandangan itu. Kasih banyak Kak Syida. Itu satu tambahan maklumat untuk saya lah. Kasih banyak. Ini dalil yang paling utama digunakan oleh ulama dalam membahaskan orang yang tidak mendengar dakwah. Iaitu ayat 15 suratul Isra. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsih. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, siapa yang beroleh hidayah petunjuk menurut panduan Al-Quran, hidayah itu bermakna untuk dirinya, berfaedah untuk dirinya. Poin kedua, wa man dhal fa innama yadillu 'alaiha. Siapa yang sesat, kesan buruk kesesatan itu hanya ditanggung oleh dirinya. Artinya kalau dia pilih kesesatan, dia sendiri enggan memilih kebenaran, maka kesan buruk tu kena pada diri dia. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. So siapa yang musyrik dalam kes ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ya, siapa yang musyrik? Yang musyrik ayah dia. Tapi kenapa pula dia kena masuk neraka disebabkan dosa yang dilakukan oleh ayah dia? Baik. Sekejap ya. Ayat itu juga menyatakan seseorang tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Begitulah dengan anak-anak kecil. Mereka tidak akan dihukum kerana kemusyrikan ibu bapa mereka. Wala taziru waziratun wizra ukhra, iaitu ayat pada asas. Dan dalam surah An-Najm ada disebutkan dengan sedikit berbeza, alla taziru waziratun wizra ukhra. Yang ni wala, yang tu alla. Maksudnya seseorang tu tak tanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Apa beza antara dua ayat tu? Allah Alam lah, kena cek balik. Dan yang besarnya ialah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak memberikan azab kepada sesiapa pun sehinggalah kami utuskan Rasul kepada mereka. Itu yang penting ya. So di sini seseorang anak kecil tidak menanggung dosa syirik dan kufur orang tua mereka. Okay, apa kata Imam Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitab Syarah Sahih Muslim? Nawawi kata wa fihi anna auladil kuffar hukmuhum fid dunya hukmu abaihim. Hadis ini menunjukkan hadis yang, minta maaf, ini hadis kullu mauludin tadi. Hadis kullu mauludin sebenarnya ya. Hadis ini menunjukkan bahawa hukum anak-anak orang kafir ialah menurut hukum bapa mereka. Ini kita dah terangkan tadi. Adapun di hari akhirat nanti, sekiranya mereka mati sebelum baligh, ada 3 pendapat ulama. Bagi Nawawi ada 3 pendapat. Yang lain tu beza sikit-sikit je. Perkataan yang paling sahih, kata Nawawi, as-sahih annahum fil jannah. Yang paling sahih, mereka berada dalam syurga. Pendapat kedua, mereka berada dalam neraka. Pendapat ketiga, tak sebut mana-mana. La yajzam fihim syai', dia tak sebut mana-mana lah, tak buat keputusan. Wallahu a'lam, maknanya pendapat ketiga ni serah pada Allah lah. Kita tengoklah Allah buat macam mana. Ya. Tapi bagi Nawawi, as-sahih annahum fil jannah. Yang sahih mereka berada dalam syurga ya. Baik. Baik, itu pada hujung dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya merumuskan perbahasan ini. Tambahan rumusnya, saya lebih setuju dengan pendapat jumhurul ulama bahawa anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh, sama ada anak orang Islam dan kafir, akan memasuki syurga. Pendapat yang paling kuat ialah mereka akan diuji nanti pada hari akhirat. Pendapat kedua paling kuat. Kalau mereka tak direct masuk syurga pun mereka akan diuji. Tapi saya sendiri setuju dengan hadis yang menyatakan ujian. Tapi hadis yang menyatakan ujian tu lebih kepada orang yang tua nyanyuk, kepada orang yang dungu ataupun orang yang terencak akal, orang yang tidak sampai Rasul kepada mereka, dan satu lagi orang yang pekak, yang tidak dapat mendengar maklumat. Manakala anak itu
hadis itu boleh dibahaskan. Betul ke anak yang mati masa kecil diuji pada hari akhirat nanti? Sebab macam tak berapa nak adil kalau anak kecil. Sebabnya, apa beza antara anak orang Islam dengan anak orang kafir? Mereka semua tak ada taklifan. Dan mereka semua tak minta nak lahir sebagai anak siapa. Anak orang Muslim pun tak minta lahir sebagai Muslim. Alhamdulillah, lahir sebagai Muslim. Anak orang kafir pun tak minta lahir sebagai orang kafir. Jadi tak ada beza pun anak orang Islam dengan anak orang kafir. Maka di sini saya melihat tak wajar untuk kita nyatakan anak orang kafir kena uji, anak orang Islam direct ke syurga atas alasan mak ayah mereka. Ini satu benda yang macam tak berapa nak wajar pada pandangan dan hemat saya. Lebih wajar kalau mereka semuanya masuk syurga kerana Allah Azza wa Jalla memang nak meramaikan orang ke dalam syurga walaupun dengan sebab yang kecil. Buat baik sikit digandakan pahala sampai 10, 700 kali ganda. Buat jahat macam mana pun satu je balasan dia. Kerana apa? Kerana Allah nak meramaikan orang dalam syurga. Yang sehingga kata Nabi, semua orang masuk syurga illa man aba. Kecuali orang yang illa man ya'ba, kecuali orang yang benar-benar enggan. Dah tahu kebenaran tapi dia enggan. Orang tu je. Orang yang taat pada Nabi syurga, orang yang derhaka pada Nabi neraka. Anak-anak kecil ni ada tak istilah derhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka nak tak masuk syurga sebenarnya. Nak, semua orang nak masuk syurga. Cumanya orang tergantung enggan ni, dia tahu kebenaran dia tapi dia menolak kebenaran, memang layaklah dia masuk ke dalam neraka. Adapun orang yang tidak tahu kebenaran, tak pernah tahu pun tentang Islam. Berapa ramai orang yang berada di dunia sekarang, di Mexico, di India dan sebagainya, tak pernah tahu tentang kebenaran. Lahir dalam keadaan negara yang berkecamuk. Di India tu berapa banyak agama yang wujud. Tapi mereka hidup dalam keadaan yang baik. Mereka tak buat benda-benda yang jahat. Ya, kalau mereka buat benda jahat, mereka dihukum atas kejahatan mereka. Maka mereka masih ada peluang lagi. Cumanya kalau dah besar, mereka akan diuji. Manakala anak-anak kecil, insya-Allah direct masuk ke dalam syurga. Wallahu alam. Syurga mana tu? Okey. Syurga mana pula mereka kena duduk? Ya. Maka dalam kes ini tidak mustahil mereka akan duduk bersama dengan mana-mana keluarga dalam syurga, sebagaimana orang bujang pun akan berkahwin di syurga kelak. Macam Maryam Al-Muqaddasah binti Imran alaihi wassalatu wassalam, tak ada suami. Maka adakah Maryam akan membujang di syurga nanti? La. Macam Asyah isteri Fir'aun, tiada suami juga. Adakah Asyah akan membujang di syurga nanti? Tidak. Maryam, Asyah akan berkahwin. Cumanya yang suspensnya siapakah akan menjadi suami mereka. Logiknya para Nabi lah. Tapi Nabi mana? Itu memang best jugalah kalau kita tahu di syurga nanti kan. Siapa suami Maryam, siapa suami bonda Asyah. Dan mana-mana orang bujang akan ada teman masing-masing di syurga nanti. Dan kalau suami ke neraka, na'udzubillah, isteri ke syurga, maka isteri akan berkahwin dengan mana-mana, kecuali kalau suami tu ada peluang masuk syurga nanti, adalah perkiraan lain. So wallahu alam yang tu. Tapi ceritanya, kalaulah orang pun tak ada yang membujang, maka tak mustahil kalau anak-anak tadi pun dia ada keluarga angkat dia yang akan bersama dengan mereka. Allah alam. Ini satu benda yang di luar kemampuan kita untuk membahaskannya, tapi kita yakin Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, dan nikmat syurga tidak dapat terbayangkan, semuanya terlampau indah. Ya. Baik. Soalan daripada Puan Aminah, adakah ini juga hujah menyatakan kesalahan anak-anak yang melakukan maksiat sedang ibu ayah mengajarnya agama juga tidak menyebabkan ibu ayahnya berdosa? Ya, kalau mak ayah tak pernah ajar anak-anak dia buat maksiat, bahkan mak ayah dah bagi dah pendidikan agama, anak dia juga buat maksiat, mak ayah takkan tanggung dosa tersebut. Sebagaimana isteri yang melakukan maksiat, suami tak tanggung. Yang kata suami tanggung tu salah. Cuma kalau mak ayah tidak membetulkan keadaan anak mereka, dan kalau suami tidak membetulkan isteri mereka, begitu juga kalau isteri tidak berusaha membetulkan kesalahan suami mereka, dah cuba tu cerita lain lah, ni tak cuba pun. Maka mereka menanggung dari sudut mereka bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala kelak. Kalau kawan pun tak tegur kawan mereka, biar je kawan mereka dalam maksiyah, maka mereka pun bertanggungjawab di akhirat nanti. Tapi kalau orang lain tak ada kena mengena tu cerita lain lah, dah tak kena mengena.
Wallahu a'lam ya, Puan Aminah. Baik, ada perbincangan boleh kita buka ya tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada direct bertanya ataupun di ruangan chat. Siapa-siapa yang soalan silakan ya. Ustaz, Kak Syida nak tanya satu soalan lagi Ustaz. Sila Kak Syida. Okey, kita imaginekan kalau selalunya kalau yang mati tu kita imaginekan yang baby lagi lah kiranya kan. Memang dia tak ada dosa suci semua kan. Tetapi umur balik tu mungkin sampai dia 15 tahun ataupun 10 tahun atau 9 tahun. Tapi masa tu dia dah melakukan dosa juga tau Ustaz. Maksudnya dia dah pandai mencuri, pandai buat kerja-kerja yang tak baik lah kan. Masih kecil je. Kecil je. Masih kecil saja. Kalau dah umur sekian macam tu tak termasuk dalam tu Ustaz? Oh, dia buatlah dosa apa pun masa kecil semua tak dikira sebagai dosa. Sebelum dia balik? Ya, sebelum balik. Tak dikira sebagai dosa. So konsepnya begini, konsepnya sama dengan non-Muslim. Budak yang belum balik dengan non-Muslim, yang seingat saya lah, saya kena cek balik dalam hadis. Apabila non-Muslim memeluk Islam, maka dia menghapuskan segala dosa yang mereka lakukan, tetapi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan auto debit masuk dalam akaun pahala. Begitu juga dengan budak belum balik, yang mereka salah, mereka baca Quran dan sebagainya, bila mereka balik, maka pahala tadi terus masuk dalam akaun mereka. Sedangkan dosa semuanya tak dikira. Ni memang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Begitulah. Jadi untunglah kalau anak-anak kita kecil lagi buat benda baik. Tapi ikutlah tahap. Jangan kita pun nak dia pahala banyak umur 6 tahun paksa dia salat. Tak boleh lah. Yang kita kena ajar dia, suruh dia salat umur 8 tahun. Jadi umur 1 tahun sampai 7 tahun ni proses pendidikan. Umur 7 tahun darjah 1 tu, itu proses pendidikan yang terakhir. Umur 8 tahun, bukan proses pendidikan terakhir, proses pendidikan supaya dia biasa dengan solat. Bukan pendidikan habis cerita pasal solat dah, tak. Supaya dia biasa solat sampai umur 7 tahun. Start darjah 2 ataupun start umur 8 tahun, darjah 2 tu kira mudah kita. Kalau anak tu lahir bulan 12 hujung lah sepatutnya. Barulah perintah menyuruh solat itu lebih tegas. Ya, lebih tegas. Maknanya kita suruh dia solat macam mana pun. Tapi darjah 1 jangan paksa lagi. Pendidikan, ajak pelan-pelan. Tengah solat dia duduk sembang pula. Tengah solat dia gelak. Tak apa. Didik lagi. Tapi bila dah umur 8 tahun, kita kena minta dia, kita tegas sedikit. Kalau dia gelak pun, minta ulang balik solat. Tapi kalau kita pun kena tahu juga hukum fiqh. Kalau dia tergelak, maka solatnya tak batal. Macam kita pun solat kalau tergelak, solat tak batal. Maka kena tahu juga hukum-hukum tu. Yang masalahnya yang berlaku ialah kita nak anak kita ni cepat sangat kerana terpengaruh dengan orang lain. Anak orang lain kecil-kecil, di sekolah tadika dah ingat beberapa surah, kita pun nak anak kita pun hafal Quran juga. Sedangkan kita tak hafal-hafal pun Quran. Anak orang lain umur 4, 5, darjah 3, darjah 4 dah hafal habis juzuk 30, kita pun nak anak kita hafal juga juzuk 30. Tak boleh. Ikut step lah. Bukan semua orang boleh hafal Quran. Yang paling penting bagi kanak-kanak ialah dunia kanak-kanak. Dia boleh bermain, dia boleh mendapat kasih sayang mak ayah dia. Bukan asyik nak solat, baca Quran. Itu bukan dunia kanak-kanak. Cuma mereka tidak boleh meninggalkan perkara tersebut. Itu sahaja. So bukan, kita tak boleh nak suruh anak kita jadi wali masa kecil lagi ya. Ummi Hanan, waalaikumsalam. Silakan Ummi. Jika mak ayah bukan Islam, sejauh mana anak yang sudah Islam boleh mendoakan ayah dia? Begini, saya panggil Ummi Hanan ni gelaran akutnya. Ummi Hanan, ibu kepada orang yang pengasih. Hanan ni orang yang pengasih, orang yang perindu, ya. Kita boleh mendoakan mak ayah kita yang bukan Muslim sekiranya, satu, mereka memang tidak menolak Allah secara pengetahuan mereka. Maknanya mereka ni bukan tolak agama Islam ni, mereka memang mati syirik sungguh. Kita tak boleh doa, kita serah pada Allah. Kita duduk diam je, serah pada Allah. Tapi kalau kita lihat, mereka orang baik. Berapa ramai non-Muslim duduk Malaysia baik. Cuma mereka mungkin tidak mendengar Islam tu dengan betul. Lepas tu jiran tetangga Islam ni pun banyak masalah. Mencuri pun dia, buat jahat pun dia. Dia sebagai non-Muslim yang baik. Cuma dia tidak mendapat contoh yang betul.
Jadi di Malaysia ni pun kita tak tahu, boleh tak kita kira orang di Malaysia ni sebagai ahli fatrah. Jadi bagaimana dengan orang duduk pedalaman Sabah, duduk dalam hutan sebagai contoh. Kan ada orang duduk satu keluarga dalam hutan je. Dalam kes ini kalau kita nampak mak ayah kita tu baik, rasa macam dia ni taklah menolak Allah, cuma dia tak tahu tentang kebenaran, ya. Maka dia pun berusaha untuk memahami Islam. Dia berusaha untuk memahami Islam, cuma kita tak tahu macam mana kesudahan dia ni. Dia ni sebenarnya dia terima tak terima Islam pada hujung-hujung tu. So kita pun doakan, ya Allah, kalau betul mak ayah aku ni sebenarnya menerima Islam, maka berikanlah mereka kebaikan. Tetapi sekiranya mereka memang tidak menerima Islam, tak apalah, serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Kita sebagai anak yang ada mak ayah macam tu, kita usahalah. Tapi dalam keadaan kita rasa memang mak ayah kita nak menerima Islam, cuma tak sempat menerima Islam, mati mengejut, maka kita boleh doakan, ya Allah, kalau mak ayah tu memang sebenarnya dalam hati sudah menerima Islam, maka terimalah pengampunan dosa mereka. Begitulah secara umum, ya Umi Hanan. Yang sudah meninggal lah, kita bincang yang sudah meninggal. Kalau memang clear kufur, tak pernah terima Islam pun, maka kita serahkan pada Allah. Tapi kalau mereka ni ada keinginan untuk Islam, cuma dalam proses tu mereka meninggal dunia, boleh kita doakan secara umum, sebenarnya balik, ya Allah, jika mereka sebenarnya jauh dalam lubuk hati tu ada perasaan ingin menerima Islam, maka terimalah Islam mereka, ampunlah dosa mereka. Sekadar begitu je. Dalam bab ghaibiyat kita tak boleh berlebih-lebih. Itu kerja Tuhan. Baik, persoalan lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kata nak share video yang Syekh Osman tu. Terima kasih Puan Razimah. Saya cari jap je. Mana nak cari ni? Rasanya ada. Syekh Osman Al-Khamis ni best, Puan. Memang best. Karya dia pun hebat. Sekejapnya. Okey, dah jumpa, alhamdulillah. Saya tak pandai lah nak share kat sini. Boleh share kat sini ke sebenarnya? Ustaz share dekat grup lagi pun. Okey Ustaz. Sekejap, tengok. Oh, kalau kat sini tak boleh share lah kan? Saya bagi kat sini je lah. Dalam ruangan chat je. Dekat chat. Nanti Kak Syida pun boleh ambil tu, masuklah dalam grup. YouTube tu. Adalah dalam lebih kurang minit je. Okey, boleh dengar lepas ni. Kita habiskan kelas ni. Okey, ada soalan lain? Fadal? Soalan tak? Kita tanya soalan silakan. Pak Hadis ni. Ustaz. Ya, silakan. Sebenarnya kan, masuk kat Syirah tadi, masuk kat Syirah anak-anak musyrik lah, orang kafir kan. Dia sebelum dia balik kan, tapi dia dah ada akal lah juga dosa ke pahala kan. Tetapi dia mati sebelum dia balik lah. Adakah dosa-dosa tu juga menyebabkan yang pada dalil yang pertama tadi, dalil yang Aisyah, yang Khawarij semua tu, dalil yang itu menyebabkan ditolakkan dia orang punya jadi ahli syurga tu? Tak tahulah, tapi hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tu dhaif Kak, tak boleh jadi hujah dah. Okey. Dari awal lagi ditolak untuk dijadikan hujah. Okey. Bahkan itu pun pandangan tak ada ulama, maknanya ulama tak menyokong pun pendapat tu ya. Itu pun tak tahu ulama mana yang menyokong pendapat tu. Mungkin ada dalam mana-mana tulisan menyatakan ulama mana. Tapi ialah kebanyakan ulama menyokong pendapat yang pertama dan pendapat yang kelima. Sebab sebelum kita belajar hari ni, kita fikirkan memang itu je lah yang hadis yang sahih lah mengatakan semua anak-anak kecil, tak kira dia musyrik ataupun muslim, akan masuk syurga kan. Tapi hari ni kita belajar ilmu yang baru lah, ada pendapat ulama yang mengatakan sekian-sekian lah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kembali. Ada soalan ke sahabat-sahabat? Kalau tak ada, saya buat rumusan lah macam tu kan. Silakan Ustaz. Baik, satunya tuan-tuan dan puan-puan, dia perbincangan ni dia masuk dalam perbincangan ahli fatrah juga. Dia tak lari, tapi hukum
hukum anak atfalul musyrikin ataupun auladul musyrikin, anak-anak orang musyrik ni dia lain. Dia perbincangan khusus dalam satu perbincangan umum iaitu ahlu fatrah. Itulah kalau saya ada kekuatan dan kesempatan, saya nak bahaskan tentang ahlu fatrah pada malam ini pukul 8.30 di Facebook. Bagi siapa yang ada kelapangan bolehlah join ya, tengok dia punya perbahasan tentang ahlu fatrah di Facebook Zulkhairi Khairi. Ini dia kuliah anjuran sebuah surau, tapi dia buat secara Facebook live ya. Baik. Ada soalan dari Puan Sofiah dulu. Waalaikumsalam. Betul ke budak-budak yang meninggal masa kecil memberi manfaat kepada ibu bapa mereka? Betul? Syafaat. Memberi manfaat betul. Syafaat Sebenarnya. Oh, syafaat. Betul daripada beberapa sudut macam ni ya. Satu, kalau ibu bapa mereka bersabar di atas kematian anak mereka, itu memang laluan ke syurga. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita sabar atas kematian 3 orang anak perempuan, syurga. Ada riwayat lain tanya, kalau 2 orang pun sama. Kalau seorang pun sama. Jadi itu sebenarnya sudah dianggap sebagai syafaat yang bermula di dunia lagi. Dan mereka akan menunggu di akhirat nanti, tunggu di pintu syurga untuk menarik tangan ibu bapa mereka. So kalau ada kalangan kita ya, semoga Allah berikan kita kebahagiaan. Kalau ada kalangan kita yang kematian anak masa kecil, sebutkan pada mereka, jangan hampakan perasaan mereka yang menunggu kita di pintu syurga nanti. Mereka nak tarik. So mereka ni makna syafaat mereka ni syafaat dari sudut kalau mak ayah mereka bersabar atas kematian mereka. Baik. Sabar tu macam mana Ustaz? Sabar dia macam mana? Sabar ni dia ada pelbagai level sabar ni. Tapi paling kurang kita menerima bahawa ini merupakan ketentuan daripada Allah Azza wa Jal. So dah Allah tarik nyawa anak kita, kita pun terima ketentuan itu. Itu pun sudah dikira sebagai sabar. Ya. Sabar yang paling tinggi ialah masa hari kematian anak pun dah relax dah. Bukan relax, tak ada orang pun boleh relax macam tu, dia menangis juga. Tapi dari awal lagi dia memang dah terima dah qada qadar Allah. Dia tak pernah menyalahkan qada qadar Allah, dia tak pernah memburuk-burukkan Allah. Kita orang Melayu puan ya mungkin tak nampak sangat. Tapi kalau saya tengok, minta maaf ya, saya tengok beberapa cerita, kalau cerita orang India kan, mereka suka menyalahkan qada dan qadar. Ada satu cerita terbaru tu, dia memeluk Islam. Dia nama Jaya. Minta maaf lah saya share cerita, tapi cerita tu sebab dia bagus cerita tu. Kita melihat keagamaan. Dia bila dia memeluk Islam, dia kahwin seorang lelaki nama Ibrahim. Maka Ibrahim ni pun tukar namanya jadi Razia. Kenapa Razia? Dia tanya suaminya kenapa Razia? Kerana dia ingat pada Razia Sultana. Pernah ada sultan pada zaman dulu-dulu Islam, kerajaan Islam namanya Razia. Tapi dia jadi sultan sekejap lah, dalam beberapa bulan ke beberapa tahun kena guling. Akhirnya pada hujung cerita tu dia sebut, masa saya jadi jaya dulu, tak ada pun Tuhan agama Hindu lah yang menolong saya. Dan bila saya jadi razia pun Tuhan agama ini pun tak tolong saya. Itu cerita. Maknanya dia suka menyalahkan qada qadar, mengenangkan suami dia matilah, Ibrahim mati kena tembak tu, dia pun menyalahkan Tuhan. Kita di Malaysia mungkin tak rasa sangat, tapi beberapa budaya memang suka menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir. So kalau kita menerima kematian anak tu dengan dada yang terbuka, ini satu hikmah daripada Allah Azza wa Jal. Tidaklah bawa sampai kita ni sampai kita ni pun terjejas kehidupan kita. InsyaAllah itu semua ke syurga. So itu syafaat dia. Cuma syafaat budak kecil dia dalam bentuk demikian kalau kita bersabar. Manakala kalau di syurga, di hari akhirat nanti, kalau kawan-kawan kita ni, ahli keluarga, kawan-kawan kita, dia boleh memberi syafaat daripada pelbagai sudut. Contoh. Kak Syida telah buat program ilmiah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Syida. Termasuk Kak Suraya dan semua ibu-ibu daripada Bandar Country Homes ya, telah berusaha buat benda ni, kita pun boleh support. Tuhan, Kak Syida ni lah yang tolong buat program untuk kami. So, dapat sikit markah. Dia tak boleh lawan Nabi lah. Nabi syafa'atul azmah. Tapi kita tolong sikit-sikit. Inilah Kak Syah ni lah yang pernah buat roti dan bagi pada orang yang memerlukan. Bukan nak roti free Kak Syah je. Begitulah dengan mana kita boleh bagi syafaat-syafaat segera, kecil-kecil.
Tapi budak tadi dia bagi syafaat dari sudut kesabaran. Kalau mak ayah dia sabar, dia menunggu di pintu syurga nanti untuk tarik tangan mak ayah dia. Ada dalam hadis Nabi SAW, tapi minta maaf saya lupalah dia punya matan dia tu. Ya, baik. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan sebagai akhir dia, sajalah kalau boleh saya kempen sikit kat Syida ya, tak apa ya. Boleh silakan. Dulunya saya ada buat satu buku, tapi buku digital, e-book, berkenaan dengan memahami nama-nama orang-orang penting. Yang berapa ramai kalangan kita yang tahu nama Khadijah, nama Fatimah, nama siapa lagi, nama Osman, nama Abu Bakar. Banyaklah nama-nama, tapi saya tak pilih semua nama lah. Hanya nama-nama saya, kebanyakan buku tu membahaskan nama sahabat Nabi, Talha, apa maksudnya Zubair, apa maksud dia. Khadijah, kebanyakan orang tak tahu apa maksud nama Khadijah kan? Ya. Kebanyakan orang pun tak tahu apa maksud nama Fatimah. Kebanyakan orang tak tahu apa maksud Hafsah. Kebanyakan orang tak tahu apa maksud Abu Bakar, apa maksud Osman. So dalam buku tu saya ada ceritakan dengan tujuan agar kita cinta kepada sahabat Nabi. Kempen saya buat buku tu, saya nak orang-orang pilihlah nama sahabat Nabi. Bukannya pilih nama orang moden-moden, nama kebaratan yang kita nak sebut pun payah, maksud pun kita tak tahu. Tengok-tengok maksudnya pun Google je. Bila Google ni macam-macam lah maklumat, betul tak betul. Ya. So buku tu saya susun, kita buat dalam bentuk e-book, adalah lebih kurang tebalnya 500 muka surat. Muka surat asalnya dalam 200 lebih, tapi bila jadi e-book tu kita besarkan tulisan jadi 500 lebih 500 muka surat. So siapa yang berminat, kita buat jualan 50%, RM10 saja. Asalnya RM20, RM10 saja. Siapa yang berminat untuk mendapatkan buku tu boleh hubungi saya lah. Sama ada melalui Facebook ataupun direct ke nombor telefon. Semoga dengan itu dia lebih menumbuhkan rasa cinta kita terhadap nama-nama tadi, khasnya nama sahabat-sahabat Nabi, dan lebih memahamkan kita terhadap bahasa Arab. Benda tu pun membantu kita untuk memahami bahasa Arab. Sebagaimana saya ada buat kajian, benda tu pun alhamdulillah bertambahlah pengetahuan kita terhadap seluk-beluk bahasa Arab dan budaya Arab. Allah Allah. Itu Kak Syida, semoga Allah merahmati kita dan semoga majlis ilmu kita hari ini yang banyak menyebut tentang hadis Nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi modal untuk kita ke syurga nanti insya-Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. InsyaAllah Ustaz, adakah ia juga jadi modal sebagai untuk mendapat syafaat bagi Rasulullah SAW Ustaz? Ya, insya-Allah. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Ustaz untuk hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Jazakallah khairan khairan Ustaz. Antum fajazakumullah khairan. Jazakumullah khairan khairan pada sahabat-sahabat yang sudi bergabung pagi ini. Saya sentiasa mengharapkan agar majlis ilmu berkenaan dengan hadis ini berterusan. Sebab tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga, baginda sekalian. Dan bukti juga insya-Allah diizinkan Allah kita akan mendapat syafaat. Dan kita pernah berada memuliakan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. So saya kesempatan yang ada ni kita grab lah peluang kita ada ni. Bukan tentu lagi sebab umur masing-masing dah banyak kan. Kalau ada rezeki kita ada peluang, kita grab je belajar hadis-hadis ni sebab tak banyak majlis ilmu berkenaan dengan hadis ni Ustaz. Banyak tadabbur, fiqh, tauhid, tasawuf banyak Ustaz. Betul Kak. Ustaz. Ya, itulah. So insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan Ustaz ya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih semua. Terima kasih Nurul. Kak Nung ada kelas ke tadi? Ada. Oh, ngaji ya? Tak. Oh, Kak Nung ada tadi. Siti ada? Tak tahulah yang tu dorang tu. Tak, kami di sini. Kak An di rumah. Oh, di rumah. Kelas tak ada tadi. I see. Okay, Syida, Akak Num tak lah buku yang Ustaz kata tadi? Buku ibu dia tu. Okey, nanti kita minta Ustaz share dekat dalam grup ya. Ingatkan dia. Okay. Kan kat grup ada, nanti minta Ustaz share. Cikgu Siti, alhamdulillah nampak Cikgu Siti. Tak ada suara. Nanti kalau dekat grup tu nanti kita boleh minta kat Ustaz lah. Minta Ustaz awal-awalkan kat situ. Sihat Siti, Cikgu Siti. Syida, thank you. Terima kasih. Jazakallah khair. Alhamdulillah.
Oh, Siti ada. Ada. Amin. Tak mengaji ni kan semua orang. InsyaAllah. So, Saya kena kuarantin. kita ada grup tau. Grup kelas hadis ni. Dekat situ Ustaz bincang-bincang macam-macam. Ada awal-awal kat dalam grup. Tapi tak ramai lah grup kita join dalam tu. Ramai yang sahabat-sahabat daripada luar yang join grup tu. Oh. So kalau sahabat-sahabat yang lain join grup tu, dia ada perbahasan kadang-kadang hadis, apa yang tak faham, amalan-amalan kita yang apa, yang tak soheh ke ustaz boleh ustaz komen lah kat situ. Kalau bantuan mana kalau ada nak perlukan bantuan ustaz lah, nak sohehkan apa benda-benda tu semua, insya-Allah ustaz boleh bantulah. Okey, Terima kasih okey. semua. Terima kasih semua. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Umi ada tadi, mana Kak Umi? Hilang dah. Okay, terima kasih semuanya. InsyaAllah kita offkan sesi pagi ni pukul 11.30 dah. Ada rezeki kita jumpa lagi minggu depan. Esok insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kelas Tadabbur Surah Ar-Rahman. Kena kawan pada semua Ustaz. Okay Kak Nur, Safia. Terima kasih Kak Syida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia. Jumpa lagi insyaAllah ya. Jazakillah khairan Kak Syida. Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya endkan sesi pagi ni ya kan. InsyaAllah.